Bro, apa cerita ni orang-orang UMNO yang duk komen Pakatan Harapan lah punca harga barang naik. Pakatan Harapan lah punca mata-wang naik melambung lah apa dia. Apa dia ni yang komen? Pakatan Harapan memerintah 22 bulan tanpa GST, babe. Tanpa GST. Hang kena ingat, wahai sahabat-sahabatku sayang. Wahai sahabat yang komen pasal harga barang, tuduh PH yang harga barang naik. Dalam dunia ni, dalam Malaysia ni, bermulanya harga barang naik bukan zaman PH, babe. Bermulanya Ahmad Maslan kata GST akan turunkan harga barang. Selepas Ahmad Maslan berkata adanya GST, harga barang turun. Orang gila ni, orang yang bijak pandai ni, kira macam berkata-kata, harga adanya GST, harga barang turun. Cuba cerita, nak tampak yang harga turun. Habak mai tulis kat bawah, semenjak GST dilaksanakan 1 April 2015, apa harga barang yang turun? Habak mai bersembah ayat liak aku. Habak mai tulis kat bawah apa benda yang harga turun. Apa benda habak mai segala mak nenek yang aku tahu, segala mak nenek harga naik. Terang-terang orang yang paling bijak dalam Malaysia ni rupanya dia orang yang penipu. Orang yang kita maki satgi marah. Satgi geng-geng UMNO kata, apa dia ni kata kat pemimpin kami ni. Pemimpin kami ni bagus. Pemimpin kami ni tak zalim. Pemimpin kami tak makan cukai rakyat. Bohong. Geng, hantar tak ni roti. Nampak roti aku makan sebiji ya. Selebihnya ada lagi. Hantar tak untuk nak create satu produk ni. Siap ada roti, siap ada inti, siap dia punya oven, siap dia punya plastik, dia punya stiker ni, dia punya plastik ni memang dia order sekali dengan stiker. Okey. Kalau zaman GST dulu, untuk nak siapkan satu produk ni, hang bayangkan plastik dia pergi buat plastik kena bayar tax, kena bayar GST. Tepung dia order, tepung sampai kena bayar GST. Dia punya coklat dalam dia beli coklat, dia kena bayar GST terhadap coklat. Jadi untuk nak create satu produk ni saja, untuk nak siapkan satu produk, 3 kali ganda. 3 kali GST dah ada sini. Okey, ini harga untuk siapkan satu produk. Plastik hang kena beli, roti hang kena tepung hang kena beli, inti pun hang kena beli, inti coklat. Okey, apabila hang start pi jual, segalanya duk ada GST. Hang nak pi hantar roti ni, hang perlu minyak, hang perlu transport, hang perlu lori, hang perlu mak nenek, segala mak nenek. Lepas tu, waktu jual, kena lagi GST untuk kita nak beli satu produk ni. Faham tak? Dan ada yang harga dah ada GST. Harga tu dia dah jual, waktu dia jual dia dah tulis harga GST. Ada penganiayaan yang dikenakan. Dia ambil barang satu bakul, satu barang, dah scan semua, dia kali dengan 6%. Faham tak? Dia kali pula dengan 6% GST tu lagi. Jadi untuk rakyat nak dapatkan satu produk ni, berapa kali ganda GST? Cuba fikir tengok. Untuk nak siapkan satu kuih, satu balang apa-apa, balang tu dia nak beli balang kena bayar cukai. Coklat kah, tepung kah, segala mak nenek isi di dalam dia kena bayar cukai. Cuba buka mata fikir sikit. Hang tak sedar kan selama ni cukai yang hang bayar tu berlipat kali ganda. Berbeza dengan luar negara depa buat, berbeza dengan luar negara punya GST, barang-barang yang diperlukan, keperluan, keinginan, kehajatan dan kehendak orang-orang miskin B40
yang hanya orang-orang miskin saja. Contoh macam kereta biasa, motor biasa, helmet biasa punya barang untuk kemampuan orang-orang miskin, barang tu tak kena GST. Faham tak? Benda-benda yang orang-orang miskin pun mampu beli, kan? Tak kena GST. Hanya kena GST kepada yang tiba-tiba hang nak beli almari yang chrome. Kalau setakat hang beli almari biasa-biasa, hang tak kena lah untuk rumah kan. Kalau rumah ni harga berapa ratus ribu, baru kena GST. 500 ribu ke atas, contohlah kan, 500 ribu ke atas baru kena GST. Lepas tu kalau hang nak beli kipas, kalau hang nak beli kipas untuk rumah hang tu, kipas yang berlipat, yang ada lid lap apa semua, di luar kemampuan orang-orang miskin, barang tu kena GST. Dan kalau kipas biasa, kipas yang tak ada lampu, kipas KDK, standard Panasonic biasa saja, kipas tu tak kena GST. Faham tak? Kalau hang beli lampu-lampu lilat cantik-cantik punya, itu kena GST. Contoh macam TV ya, TV kalau setakat hang beli 40 inci ke bawah, tak ada GST. 40 inci ke atas, macam di luar kemampuan orang-orang miskin, 45 inci dah start kena GST, sampai 100 inci kena GST dah. Itu yang luar negara buat sistem depa tu. Sebab tu depa boleh kekalkan GST depa sampai hari ni, walaupun bertukar kerajaan. Faham tak? Sebab apa? GST depa hanya kena kepada orang-orang T20, orang-orang kaya, orang-orang betul-betul kayanya, ataupun orang-orang yang hampir kaya. Jangan mudah diperbodohkan lah. Rajin membaca lah, babe. Hang baca lah. Aku tahu, aku pun tak reti bahasa Inggeris. Tapi hang boleh masuk YouTube, hang boleh tekan subtitle atas tu, hang ambil bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu. Ada setengah bahasa Melayu tak ada, dia ada bahasa Indonesia. Hang fahamkan bahasa Indonesia, barulah hang akan faham, barulah hang akan jadi manusia yang berpengetahuan dunia. Dan di samping tu jangan lupa ilmu akhirat. Sebab tu kita hidup kita perlukan dua, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Kalau setakat hang ada ilmu dunia, ilmu akhirat hang tak ada, hang mati nanti orang penyiku yang hang supaya hang guling jatuh. Dan waktu hang duduk dalam kubur, hang tak ada ilmu akhirat pun tak ada guna. Sebab bila hang ada ilmu akhirat dekat atas muka bumi ni, hang akan takut nak buat benda-benda jahat. Hang kena ingat, selepas GST bila kerajaan dah buat GST, harga barang berlipat kali ganda. Dan setiap toke-toke ni, mereka dah rugi. Mereka dah rugi sebab macam untuk nak siapkan satu produk tu pun akan kena cukai segala. Jadi mereka naikkanlah harga barang untuk nak cover kerugian mereka ni. Faham tak? Mereka dah rugi bayar cukai. Kalau syarikat besar-besar sampai berjuta-juta, puluh-puluh juta, kan? Mereka dah rugi untuk untuk nak siapkan satu produk. Bila dah ada GST, mereka naikkanlah harga modal mereka. So bila contoh macam sebelum ada GST RM7 sebelum ada GST. Dan setelah ada GST, mereka kira-kira balik, mereka kena naik RM7.5 ataupun RM8. Itu mereka naikkan harga tu dah RM8. Itu RM8 punya untung tu akan cover segala cukai. Dan apabila 3 tahun dah buat GST, lepas tu bulan Mei Pakatan Harapan Memerintah bila Pakatan Harapan Memerintah, GST tak ada. So setiap kilang-kilang produk apa yang dok keluarkan produk ni, agak-agak depa akan turunkan balik RM7 tak? Agak-agak hang lah kan, depa akan turunkan balik ke harga RM7 balik sebelum zaman GST. Mustahil.
Sangat-sangat mustahil, kecuali harga tu kira macam kerajaan yang kerajaan yang kekalkan. Jadi kalau aku pun aku dah selesa dengan harga RM8 dah. Lepas tu kalau GST tak ada, of course aku akan maintain RM8 lagi. Kan? Ada pula lepas tu adalah produk beberapa produk yang akan kena tax cukai SST pula lepas tu. Jadi hang kena faham, hang tak boleh salahkan kira macam kerajaan yang baru ambil sistem yang dibuat oleh Najib, dan kerajaan baru tu baru menghapuskan sistem yang dikekalkan oleh Najib dan UMNO ni. Jadi hang kena faham sistem-sistem tentang harga barang. Lepas tu pula daripada segi pertanian, segala mak nenek, jagung lah, itulah, tepung lah, segala mak nenek, bila kerajaan zaman Najib membekalkan kepada rakyat dengan mengimport barang tu, bila terbongkarnya lagi 1MDB punya kehancuran, kerosakan yang buat kerajaan BN buat selama selama bertahun-tahun, Bank Dunia tengok kita hari-hari, babe. DOJ, FBI perhatikan kita hari-hari. Mereka tengoklah Malaysia ni apa yang berlaku lagi. Dan setelah terbongkarnya macam-macam, Bank Dunia macam tak bodoh lah dia nak kontrol kita punya wang. Bila nampak negara ni macam ni sikit, kita mereka akan bagi pengajaran macam dekat kita. Tapi walaupun dah bagi pengajaran pun tak ada juga perubahan. Hanya indeks rasuah turun 10 je. Lepas tu naik pula Muhyiddin, naik balik 60 balik. Jadi benda ni hantau tak satu-satu negara tu, kalau pelabuk nak masuk, segala mak nenek dia nak masuk, mereka akan tengok nombor satu rasuah. Rasuah mereka akan perhatikan dulu. Tapi kalau satu-satu negara tu dia tak dapat kontrol dia punya rasuah, siapa-siapa pun tak mau masuk. Setelah terbongkarnya lagi rasuah, kecurian, penyelewengan, tobat pelabak tak mau masuk. So sekarang ni kita perlukan pimpinan yang beramanah, yang berintegriti, yang bertanggungjawab untuk nak jadi pimpinan Malaysia. Fikirlah geng, kalau hang umur 20, 30, 40, kalau macam umur 40 tu, kalau dalam masa 20 tahun dia dah umur 60 pun dia tak boleh buat apa, dia dah tak larat. Ni kita hak muda ni 20, 30 ni, bayangkan 20 tahun lagi kita baru umur 40 lebih, kita baru umur 50 lagi, baru umur 50, apa yang kita akan hadap ni? Cuba hampa fikir tengok. Kejahatan yang mereka buat, kita kena tanggung. Sekarang pun bantuan untuk rakyat pun dah dikurangkan. Bayangkan kalau hutang masih maintain 1 trilion. Bayangkan. Sebab segala dana hasil-hasil bumi dah dikorek habis dah. Apa lagi? Hanya pengurusan je yang dapat kontrol negara ni. Fikir-fikir kan. Assalamualaikum. Tolak Barisan Nasional, tolak Perikatan Nasional. Subscribe. Assalamualaikum.